Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita paling menyedihkan yang diterima daripada hari ini. Berita tentang Ismail Sabri Yaakob. Kita tahu baru-baru ini Ismail Sabri Yaakob disiasat berkaitan dengan pengubahan uang haram dan juga rasuah. Kita ingatkan case itu sudah berlalu, rupa-rupanya ianya kini makin menjadi hangat. Terkini keputusan bahwa bekas menantu Ismail Sabri akan direkam keterangan SPRM hari ini. Saudara-saudara sekalian, apakah yang akan ditemui oleh SPRM dalam siasatan terhadap menantu Ismail Sabri Yaakob ini? Bekas menteri menantu kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Datuk Jovian Mendagri akan dirakam keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Jakarta esok. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri. Difahamkan rakaman percakapan dibuat di Indonesia kerana Jovian kini menetap di negara itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya ingin perkenalkan kepada anda satu produk, yaitu produk For Life Transfer Factor. Produk ini bukan ubat. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang paling terbaik sekali yang ada di dunia sekarang. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita bagi melawan dan menyembuhkan penyakit. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi kuat dan bijaksana, kita akan sembuh daripada dalam. Pelbagai jenis penyakit boleh ditangani, diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita, termasuklah kolesterol, tinggi darah, gout, macam-macam lah, kanser dan macam-macam lagi jenis penyakit. Banyak testimoni yang sudah kita dapat. Bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang produk yang sangat hebat, lulus KKM, halal dan sangat saintifik ini, hubungi nombor yang tertera. Jangan lambat, sila gunakan waktu anda, jangan bertangguh-tangguh lagi. Baiklah. Hari ini cerita tentang bekas menantu Ismail Sabri Yaakob yang akan dirakam keterangan oleh SPRM menjadi tular. Ada yang menyatakan inilah kes yang mungkin akan menyebabkan Ismail Sabri Yaakob dalam bahaya besar. Pasukan penyiasat akan berada di Indonesia selama 2 hari untuk proses merekod keterangan yang disifatkan penting kerana beberapa dokumen perlu disahkan Jovian. Jovian dinamakan sebagai saksi oleh Ismail Sabri ketika keterangannya diambil sebelum ini, khusus bagi mengesahkan beberapa aset yang diisytiharkan kepada Suruhanjaya berkenan. SPRM kini masih lagi dalam proses menganalisis semua aset terbabit kerana sumber pendapatan Ismail Sabri Yaakob terlalu banyak. Difahamkan, Ismail Sabri telah berkhidmat dalam pelbagai sektor termasuk swasta selain memiliki beberapa syarikat ketika bukan anggota pentadbiran. Ahli Parlimen Berai itu disiasat antara lain membabitkan perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program keluarga Malaysia sepanjang tempoh pentadbirannya sebagai Perdana Menteri dari Ogos 2021 hingga 2022. Kes berkenan disiasat mengikut peruntukan di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Saudara, apakah nasib yang akan menimpa Ismail Sabri Yaakob selepas ini? Kita nantikan cerita seterusnya. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pendedahan revisi semalam boleh diartikan seperti mendedahkan menteri yang jahat. Identiti menteri yang boleh kita kata jahat, akhirnya Rafizi dedahkan. Seakan-akan Rafizi sedang memberitahu dunia bahawa beliau dah tak tahan lagi dengan karena beberapa menteri yang ada dalam kabinet. Siapakah menteri yang didedahkan oleh Rafizi sebagai watak belakang ini? Dan pastinya apabila Rafizi mendedahkan bahawa
dia yakin itu bukan arahan daripada Anwar dan juga arahan daripada Fahmi, bermakna mereka bukan menteri daripada PKR. Jadi, siapakah mereka itu kalau bukan daripada PKR? Ini satu perkara yang paling mengejutkan ramai orang. Rafizi mendakwa terdapat watak-watak tertentu yang bersembunyi di sebalik nama menteri dan menggunakan agensi seperti SKMM dan PDRM untuk menakutkan orang ramai. Wow, ini satu pendedahan paling berani, paling bahaya dan mungkin agak berat dan juga boleh dianggap oleh para pemerhati politik sebagai mungkin agak kurang ajar. Kerana ini mengaitkan menteri-menteri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada anda satu produk. Ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Tapi dengan produk ini kita boleh meningkatkan daya imun tubuh badan kita, dan dengan daya imun tubuh badan itu kita boleh sehat daripada pelbagai penyakit. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh sehingga menyerang tubuh badan kita daripada dalam. Jadi, bagaimana untuk menguatkan badan kita? Bagaimana untuk kita sembuh daripada pelbagai jenis penyakit seperti kolesterol, tinggi darah, gout, penyakit-penyakit lain yang mungkin anda tak pernah dengar atau mungkin anda alami? Caranya mudah. Tingkatkan daya imun badan kita dengan menggunakan Transufactor ini sehingga peningkatan 400%, dan kita akan menjadi kuat untuk melawan penyakit tersebut. Sila dapatkannya, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Rafizi menegaskan bahawa golongan ini menggunakan kuasa kementerian dan agensi sekaligus mencuri ruang kebebasan bersuara dan meredahkan suara kritis. Mengapa ini penting? Kontroversi kawalan agensi, tuduhan ini membawa masuk persoalan sama ada SKMM atau PDRM digunakan atas agenda politik tertentu. Mengapa ini penting? Petunjuk kepada nama menteri, walaupun Rafizi tidak menyebut nama khusus, penyebutan di sebalik nama menteri memberi bayangan bahawa ia adalah tuduhan serius bertaraf kabinet. Sekitar konteks semasa, pendedahan ini seolah-olah sebahagian daripada naratif pembangkang bahawa kerajaan sedang menyalahgunakan institusi penguatkuasaan. Apakah langkah yang seterusnya pula? Rafizi selalunya menyokong dakwaannya dengan dokumen atau bukti, seperti pendedahan fakta resmi atau rekod perbualan dalaman. Beliau mungkin akan tampil dalam sidang media atau rekod dokumentari dalam beberapa hari akan datang menjelaskan lebih lanjut. Penyiasatan sama ada beliau telah memfailkan aduan rasmi kepada SPRM atau mengambil tindakan undang-undang terhadap individu terlibat. Soalan penting untuk kita semua, adakah anda ada petikan video atau pautan kenyataan rasmi Rafizi ini? Bagaimana saya nak semak latar belakang agensi dalam konteks ini? Saudara-saudara sekalian, jika anda mahu terus mengikuti perkembangan lanjut atau menyemak sama ada Rafizi telah pun mendedahkan nama menteri tersebut, saya bersedia untuk membantu anda. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada watak tertentu berselindung di belakang nama-nama menteri mereka. Ini satu pendedahan luar biasa. Ini betul-betul kes yang paling mengejutkan dalam pendedahan Rafizi Ramli. Apakah ini adalah permulaan langkah dan pelan tindakan Rafizi Ramli di dalam PKR? Sama-sama kita nantikan episod dramanya. Namun demikian, pendedahan Rafizi ini luar biasa. Bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli menasihatkan supaya tindakan mengheret penjawat awam bagi tujuan intimidasi hanya kerana perbezaan pendapat dihentikan serta-merta. Wah, betulkah ini akan berlaku? Betulkah ada watak tertentu berselindung dalam pendedahan ini? Siapa menterinya? Saya akan kupas dan hurai kepada anda sebentar lagi. Baiklah. Saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang paling terbaik sekali. Produk ini namanya For Life Transufactor. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita, menyembuhkan pelbagai jenis penyakit dengan
peningkatan daya imun tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada penyakit. Pelbagai penyakit boleh disembuhkan, termasuklah kencing manis, tinggi darah, gout, asma, macam-macam lah. Semuanya bergantung pada peningkatan daya imun tubuh badan kita. Siapa yang mahu mendapatkannya, mahu bertanya tentang produk ini, sila hubungi nombor yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian, bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli menasihatkan supaya tindakan mengheret pegawai awam membagi tujuan intimidasi hanya kerana perbezaan pendapat dihentikan serta-merta. Ahli Parlimen Pandan itu mendedahkan beliau telah menerima aduan-aduan daripada orang awam yang telah diambil tindakan yang berbeza-beza susulan komentar dan pandangan mereka mengenai pemilihan PKR bulan lalu. Menurutnya, tindakan tersebut termasuklah aduan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kepada platform X bahawa kandungan telah melanggar undang-undang negara. Turut diadukan kepada Rafizi adanya pegawai SKMM dan pegawai polis Diraja Malaysia PDRM mengunjungi orang kena adu OKA dengan alasan ingin berjumpa tanpa sebarang dokumen rasmi. Pegawai SKMM mengeluarkan notis kepada OKA untuk siasatan dan atau telefon pintar dan kad SIM OKA dirampas untuk siasatan. Jelas Rafizi menerusi kenyataan hari ini. Beliau bagaimanapun percaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil tidak memberikan arahan agar orang awam terbabit dikenakan tindakan. Kemudiannya, ada watak-watak tertentu yang berselindung di belakang nama-nama menteri mereka yang memberi arahan kepada SKMM atau PDRM untuk menekan orang awam. Hanya kerana pandangan mereka mengenai PKR 2025 tidak sealiran dengan pandangan watak-watak ini, katanya. Rafizi dalam masa sama telah pun berbincang dengan sejumlah peguam sukarela yang akan mewakili orang awam yang dikenakan intimidasi seperti yang diadukan kepadanya. Jika ada pelanggaran peraturan atau undang-undang, orang awam yang menjadi mangsa intimidasi seperti ini akan dinasihati untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya, katanya lagi. Justru beliau menasihati pemimpin politik yang diberi amanah untuk mentadbir kementerian masing-masing supaya tidak mencampuri aduk pandangan politik dan urusan rasmi kerajaan. Saya juga menasihati penjawat-penjawat awam supaya tidak terheret dan tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu yang mencampur aduk tanggungjawab harian sebagai penjawat awam dengan tindakan politik seperti ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan bagi mereka yang benar-benar nak menguatkan daya imun badan dan nak sembuh daripada masalah kesihatan, silalah berhubung dengan saya dan dapatkan produk yang hebat ini. Jangan tunggu terlambat. Pastikan anda pergunakan waktu yang ada. Jumpa lagi. Bye-bye.